Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Invest For Me. Okay, selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan boleh follow saya dalam sesi live pada malam ini. Okay, kita dah start live dah. Okay, dan topik kita pada malam ni adalah apakah 3 kesilapan yang selalu dilakukan oleh pelabur amateur. Okay, right? Kesilapan ni, bila kita cerita pasal kesilapan, anda kena tonton sesi live ni. Okay, sebab selain kita nak fikirkan bagaimana cara nak buat keuntungan dalam pelaburan, okay, kita kena juga belajar macam mana caranya nak elakkan kesilapan dalam pelaburan. Okay, alright, so kalau anda sedang menonton sesi live ini, anda boleh say hi dekat ruangan komen. Okay, adakah line internet kita okay? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah kamera kita center ke tak? Cuba respon dulu dekat ruangan komen. Okay, dan kalau okay, anda boleh bantu saya klik button share dulu. Kita nak ramaikan dulu sesi live pada malam ni. Okay, lepas tu kita boleh start lah. Okay, cuba bantu saya untuk klik share dulu Alright, saya nak cuba buka dulu dekat Facebook ni, live dekat Facebook ni. Okay, sekejap ya. Okay. Okay, alright, kita ada Dayak ZG. Selamat malam. Selamat malam Syed Hazan Norizwan, Syed Hassan, jelas and clear. Jazafin Jalani, dengar jelas. Okay, Amirul Shah Zakaria, jelas. Okay, terima kasih kepada anda yang respon di ruangan komen. Okay, dan terima kasih banyak kepada anda yang sentiasa follow saya di mana sahaja saya live. Okay, alright, so malam ni saya nak kongsikan dengan anda 3 kesilapan. Apakah 3 kesilapan yang dilakukan oleh pelabur amateur? Okay, pelabur amateur ni macam kita lah, kebanyakan kita yang masih lagi newbie dan baru saja lagi bermula dalam pelaburan. Okay, yang belum ada pengalaman 10 tahun lagi, okay, dalam pelaburan. Okay, dan ada kesilapan yang selalu dilakukan. Okay, so saya malam ni saya nak share dengan anda apakah 3 kesilapan tersebut, dan anda boleh belajar dan nilaikan sendiri adakah anda ada lakukan kesilapan-kesilapan tersebut, dan sekiranya anda dapat elakkan kesilapan tersebut, okay, insyaAllah anda boleh berjaya dalam pelaburan saham yang anda lakukan, okay, ataupun apa-apa sahaja jenis pelaburan yang anda lakukan di luar sana. Okay, boleh saya teruskan tak ni? Sebab saya tengok macam tak ramai lagi yang menonton. So dah bantu saya klik button share tak? Cuba klik button share. Okay, dan ramaikan dulu sesi live kita pada malam ni, boleh? Hai Gayatri Ma, Wancur, dengar dengan jelas. Sekarang ni musim hujan. Kalau kita bangun je pagi je hujan lebat. Okay, dan ada dekat beberapa kawasan dekat Malaysia ni yang banjir teruk macam tsunami saya tengok video. Okay, jadi itulah keadaan semasa. Okay, ada juga beberapa kawasan mungkin masih hujan dan line internet tak berapa clear. Jadi kita doakanlah semoga selamat semuanya. Alright, dan anda baik-baik sahaja di mana sahaja anda berada. Okay, dan malam ni kita nak cerita pasal pelaburan, okay, kesilapan pelaburan. Alright, dan itulah benda yang masa awal-awal saya belajar saham, saya belajar melabur ni, saya nak tahu apakah kesilapan yang perlu saya elakkan. Okay, sebab saya nak berjaya dalam pelaburan. Jadi kalau saya asyik buat silap je, maka rugilah dalam pelaburan kan. Jadi tahniah kepada anda yang berada dalam sesi live pada malam ni. Okay, sebab anda semua committed untuk belajar, okay, tentang pelaburan. Okay, alright, Nurliana Ibrahim, sorry lambat tuan. Okay, tak apa, kita baru je nak start. Okay, kalau sorry, pastikan anda klik button share lagi banyak-banyak untuk saya. Okay, alright, Hi FT is watching, terima kasih kerana menonton secara live. Okay, alright, so apakah kesilapan? Kesilapan pertama yang saya nak kongsikan yang selalu dilakukan oleh pelabur amateur, okay, adalah short term
mindset. Okay, ramai pelabur amateur ni sukakan keuntungan segera. Lebih senang cakap ramai orang suka cepat kaya lah. Bila cakap tentang pelaburan je, kalau ada orang ajak melabur je, okay, dia punya soalan adalah boleh cepat kaya tak? Itu dia soalan dia, okay? Jadi ramai orang mungkin dah terpengaruh dengan social media, mungkin dengan gambaran tentang kekayaan di luar sana. Okay, mungkin kalau kaya ni maksudnya ada kereta mewah, ada rumah mewah. Alright, dan kadang-kadang kita dengar juga ada berita mengatakan orang berjaya capai kekayaan pada umur yang usia yang muda. Jadi bila kita ni dah berumur sikit ni, kita rasa macam kita terlambat. Jadi kita kena speed up sikit lah. Dan kita nak cari medium pelaburan yang boleh menjanakan keuntungan yang besar dalam masa yang singkat. Okay, bila ada mindset macam tu, itulah yang menyebabkan ramai orang terjerumus dalam kesilapan-kesilapan dalam melakukan pelaburan. Okay? Sebab apabila anda mempunyai mindset short term mentality ni, short term mindset ataupun nak cepat kaya ni, okay, risikonya bukan dalam pelaburan yang kita buat tu, tetapi risikonya adalah terjebak dengan pelaburan ataupun skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okay, so sekarang ni daripada dulu sebenarnya zaman ke zaman akan ada sentiasa orang yang membuat skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Dekat Malaysia ni macam-macam orang kan. Jadi yang buat skim pelaburan menipu tu memang ada dari dulu. Okay, dan sekarang ni jadi lebih berleluasa sebab kita di zaman online. Okay, jadi untuk reach orang menggunakan online ni, menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook ads dan sebagainya, okay, lebih berleluasa. Okay, jadi disebabkan ramai orang ada mindset nak cepat kaya, alright, itulah yang menyebabkan mereka terjebak dalam skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okay, dah tak kira apa, asalkan ada orang janjikan boleh untung cepat, untung yang banyak dalam waktu yang cepat. Okay, ramai orang dah tak fikir apa, just terus start melabur. That's the problem. Okay, yang saya lihat yang menyebabkan ramai amateur investor ni, retail investor seperti kita, gagal dalam dunia saham. Okay, dan ramai orang nak masuk dunia saham tetapi kebanyakan mereka tidak bertahan dalam dunia saham. Majoritinya because of ada short term mindset mentality. Okay, jadi di Invest For Me, saya nak basmi mindset short term mentality tu. Kalau anda follow saya di Invest For Me, saya nak saya nak bentuk anda punya mindset ni menjadi long term mindset mentality. Okay, dan long term mindset mentality ni dalam pelaburan ni adalah mindset yang digunakan oleh pakar-pakar pelaburan di luar sana. Okay, macam Warren Buffett, okay, ataupun mentor saya Zam Saham dalam dunia pelaburan saham. Okay, dan siapa-siapa sajalah. Okay, Rockefeller. Okay, dan sesiapa sahaja yang memahami dunia pelaburan yang sebenar akan menggunakan approach long term investment punya mindset. Okay, so sentiasa kita niatkan lama. Okay, dalam bila kita melabur dalam sesuatu pelaburan tu, kita kena fikirkan long term basis. Okay, kita tidak memikirkan keuntungan segera. Okay, of course pelaburan tu boleh berlaku keuntungan dengan cepat, tetapi itu bukan fokus kita. Kalau pelaburan tu berlaku keuntungan cepat, alhamdulillah, itu bonus untuk kita. Tetapi kalau diambil masa, kita dah bersedia dengan kemungkinan tersebut. Okay, so sama juga bila saya melabur dalam pelaburan hartanah pada tahun 2012, saya pernah cerita ni dalam sesi live saya sebelum ni di Nizam Malik page. Kalau anda ada tonton, kalau anda tak tonton, saya just nak share sekali lagi, okay, iaitu berkaitan dengan masa saya melakukan pelaburan hartanah pada tahun 2012. Masa tu umur saya lebih kurang 25 tahun macam tu, 25 tahun, 26 tahun. Okay, dan saya mula melabur dalam hartanah bukan untuk fikirkan keuntungan segera. Okay, saya just beli ikut perancangan yang telah diajar oleh mentor saya dalam pelaburan hartanah, strategi yang diajarkan oleh mentor saya, dan saya implement the knowledge. Alright, dan saya just nak buat benda tu dengan betul. Saya tak ada fikir berapa untung boleh dapat. Persoalan berapa untung boleh dapat tu saya tolak jauh-jauh dulu. Yang penting saya nak buat benda tu dengan betul, pelaburan tersebut saya nak buat dengan betul. Alright, dan saya nak dapatkan portfolio saya. Saya nak ada portfolio hartanah saya pada waktu tersebut. Okay, jadi apa yang terjadi adalah saya dapat keep property tersebut dalam tempoh masa yang dekat 10 tahun. Dan alhamdulillah, pelaburan hartanah tersebut memberikan keuntungan yang berganda kepada saya. Okay, dari segi rental, dari segi capital appreciation, dua-dua saya dapat.
Okay. Tetapi bila saya lihat balik, macam mana saya boleh menjana keuntungan dalam pelaburan hartanah? Jawapannya adalah because of saya ada long term mindset. Saya tidaklah nak cepat-cepat untung. Okay, jadi bila kita tidak cepat-cepat nak untung ni, kita akan lebih tenang dalam keputusan kita. Alright, dan kita dapat buat keputusan yang terbaik untuk secure keuntungan dalam pelaburan kita. Okay, jadi saya rasa ini adalah sesuatu perkara yang applicable kepada apa sahaja medium pelaburan di luar sana. In fact, nak melabur saham pun kena sabar juga. Sabar menunggu untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang. Alright, kita nak melabur dalam pre-IPO company pun dia ambil masa 5 ke 6 tahun untuk kita betul-betul dapat keuntungan yang exponential. Alright, kemudian kita nak melabur dalam emas, of course pelaburan emas juga mengambil masa. Okay, jadi itulah perkara yang saya rasa perlu saya sampaikan kepada anda. Sekiranya anda nak jadi seorang pelabur yang berjaya, anda kena betulkan dulu mindset ni. Mindset jangan ada mindset short term mindset, nak untung cepat. Beli hari ni nak jual hari ni juga. Beli hari ni nak jual esok. Ini semua adalah perkara-perkara yang melanggar resmi pelaburan. Okay, dan menyebabkan ramai orang tergolek dalam dunia pelaburan, okay, disebabkan ada mindset short term mentality ni. Okay, so adakah anda dapat poin saya yang pertama? Kalau faham, cuba komen faham dulu dekat ruangan komen. Okay, kalau anda setuju boleh komen setuju juga. Kalau anda ada persoalan ke, anda nak tanya ke, anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Cuba tuliskan juga apakah poin saya yang pertama. Okay, cepat tulis dekat ruangan komen. Okay, mana anda semua ni tak ada komen pun. Titian Hasrat, faham tuan. Nur Iskandar Ismail, faham, setuju. Okay, terima kasih. Kalau anda faham dan setuju, anda bantu saya klik button share. Share banyak-banyak ke wall Facebook anda, ke grup yang anda join. Okay, kita ramaikan lagi sesi live ni, okay, dengan kawan-kawan kita semua. Okay, alright, Wancur, faham tuan. Amirul Shah Zakaria, faham. Fazrul Amin, faham dan setuju tuan. Nur Iskandar Ismail, faham, setuju. Okay, terima kasih kepada anda yang komen dan juga yang klik like dan love tak berhenti-henti dari tadi. Terima kasih banyak. Okay, so dah klik button share tak ni? Bantulah saya klik button share. Okay, share ke wall Facebook anda satu kali. Okay, boleh? Okay, alright. So terima kasih banyak kepada anda yang very sporting malam ni. Okay, alright. So yang kedua, apakah kesilapan yang kedua yang dilakukan oleh pelabur amateur? Nak tahu ke tak? Kalau nak tahu, komen nak tahu di ruangan di bawah. Komen di bawah. Komen nak tahu. Cepat. Saya perlukan interaksi dengan anda ni. Anda kena respon dekat saya. Okay, right. So cepat komen. Siapa nak yang kedua? Okay, mati hidup semula nak. Nur Iskandar Ismail nak tahu. Azhari Rahmat nak tahu. Memang sporting. Memang sporting. Sebab ada orang kan, dia tengok live, dia tak nak komen. Dia tengok je. Ataupun dia letak kat tepi, lepas tu dia pergi buat benda lain. Tapi anda ni yang komen, anda memang betul-betul berikan tumpuan. Okay, dan saya percaya orang yang beri tumpuan, mereka ni akan dapat banyak knowledge dan akan dapat idea-idea baru, okay, untuk improve diri sendiri. Okay, jadi terbaik anda sangat-sangat committed. Okay, dan terima kasih kepada anda yang klik button share. Alright, Noliana Ibrahim nak tahu. Okay, alright. So yang kedua saya teruskan. Okay, yang kedua apakah kesilapan pelaburan yang dilakukan oleh ramai amateur investor, pelabur amateur di luar sana? Okay, adalah lambat bermula. Lambat bermula. Lambat bermula pun jadi kesilapan. Yes. Okay, kenapa saya katakan lambat bermula adalah satu kesilapan dalam dunia pelaburan? Okay, sebab macam saya katakan, pelaburan ni mengambil masa untuk kita grow. Okay, dan juga mendapat keuntungan yang sepatutnya dalam pelaburan yang kita buat. Okay, jadi sekiranya kita melabur ni, kita lambat bermula, maksudnya dah season dah, umur kita dah berlanjut, baru kita nak masuk melabur, kita ada masa yang terhad ataupun lebih sedikit berbanding orang yang melabur pada usia yang muda. Okay, jadi masa memainkan peranan dalam dunia pelaburan. Okay, jadi kalau kita nak melabur, waktu yang terbaik melabur adalah 10 tahun yang lepas. Okay, di mana kita mempunyai masa untuk membuat pelaburan. Okay, pelaburan ni bukan kita kena pandai sangat. Kita bukan kena jadi kreatif sangat. Kita bukan kena jadi talented sangat.
pelaburan sebenarnya dia bermain dengan masa sebenarnya. Okay, untuk membina sesuatu pelaburan tu untuk berjaya, of course kita kena buat keputusan yang tepat.